سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد يمتطي العزة بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap saya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa pada petang ini. Alhamdulillah ada beberapa jemaah yang bersama dengan kita pada petang ini. Antaranya di situ kalau kita lihat pada ruangan komen kita ni, insya-Allah ramai yang berikan salam. Di situ kan antaranya ialah Ifa Jufri. Assalamualaikum kepada dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Ifa dan juga
semualah di situ kan. Kak Noh kita juga ada di sini bersama dengan saya. Assalamualaikum Ustazah dan pihak Masjid MKS. Semoga Ustazah kembali sihat ya. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih juga kepada Haja Aisyah Saleh ya di sini. Alhamdulillah dapat bersama. Terima kasih Haja Aisyah. Haja Aisyah ni dia dia sukarelawan kuat Masjid Darul Ghufran. Datang juga di Masjid Kampung Siglap. Alhamdulillah. Ada siapa tu? Kak Siti. Assalamualaikum Ustazah. Hope you are well and okay. Mika sends. Oh Mika. Mika tak tidur ya petang ni. Kak Siti. Alhamdulillah. Kalau boleh nampak muka Kak Siti boleh letak gambar kucing tak ada gurau je. Siapa lagi dengan kita? Sekejap kenapa hidung saya ni? Liza juga ada dengan kita pada petang ini. Kak Jo Harabi sebagaimana biasanya. Liza dengan wajahnya yang penuh dengan kecintaan. Juga Kak Som kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Masya Allah. Zuraida pun ada dengan Ustazah pada petang ini. Nur Faif. Macam mana nak sebut nama dia sebenarnya? Nur Faif ke Nur Faif? Saya takut salah sebut, minta maaf ya. Nur, kalau saya salah sebut namanya, Waalaikumsalam. Ni Kak Aisyah juga. Kak Aisyah, Alhamdulillah dapat hadir. Alhamdulillah Kak Aisyah. Okey, baik. Alhamdulillah. Ni Kak Juria. Assalamualaikum. Kak Juria ke adik Juria ni? Okay, Assalamualaikum Ustazah. Semoga Allah pemudahkan usaha Ustazah mengajar. Amin, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah terima kasih kepada semua muslimah yang turut menyertai, yang telah menyertai pengajian kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati masanya dan juga kepada mereka lah yang mungkin sedang mengikuti namun tidak segan untuk memberikan apa-apa komen di situ, tak mengapa, tak menjadi masalah. Yang penting meriah jugalah ya ruangan komen kita di sini. Ada jemaah-jemaah muslimah yang memberikan salam, tanya kabar. Itu kalau bolehlah saya suka maknanya kita ada interaksi di sini, bukan saya sendirian lah yang berbicara. Dan Alhamdulillah pada petang ini kita akan menyambung semula perbincangan kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa'. Kita berada di poin yang keberapa dan juga muka surat yang keberapa, silakan untuk dikongsikan di situ. Ini pihak admin saya boleh letakkan di ruangan, dipaparkan di skrin kita. Boleh? Kak Aisyah. Muka surat berapa Kak Aisyah? Kak Aisyah tulis hari ni Kak Aisyah. Tak perlu tunggu orang lain berikan jawapan. Okay, Kak Noh kata apa Kak Noh? Muka surat 160 poin yang ke-26. Okay. Kak Som, poin ke-26. Okay, muka surat 160. Ada yang lain? Aliza. Okay, Aliza poin 26. Page 160. Baik. Ada muka surat yang berbeza ke? Semua sama yang ni? Kak Aisyah kita lagi adjustable sah. Oh, lagi adjustable. Macam dia pula yang nak bagi kuliah ya petang ni. Adjustable. Okay, page 160 nombor 26. Baik. Ada tak lagi? So, mungkin ada satu lagi di kalangan jemaah kita, seorang lagi yang ingin berikan jawapan jika ada. Dah. Sama ya? Semua sama ya di situ? Kak Noh, ustazahnya page berbeza. Pandai. Masya Allah, tabarakallah Kak Noh. Tak sia-sia awak ni. Tak sia-sia awak ikuti kuliah ustazah every week. Dia tahu je ustazah punya page dia berbeza. Itulah pasal. Itulah sebabnya kan. Baik, kita lihat muka surat ustazah. Oh tak, ini cover Ini cover nota kita. Kita berada, okay, tarikh betul, page belum ada. Kita berada di muka surat yang ke berapa? Ustazah punya teka. 168. Okay, muka surat Ustazah 168. Afika, nama Ustazah buang Afika. Okay, jangan tutup muka Ustazah yang cantik itu. Okay, baik. Muka surat 168 ini untuk cetakan yang sedang, inilah buku Ustazah lah ya, cetakan buku Ustazah. Kita berada di muka surat 168. Topik kita sama ya, muslimah semuanya. Topik kita ialah berkaitan
Poin yang ke-26, maksiat mengeluarkan hamba dari wilayah ihsan. Okey, ini kita punya topik. Topik semuanya saya yakin kita semua memiliki topik yang sama dalam kitab. Cuma muka surat saja yang berbeza. Sebagaimana tadi Kak Noh pun kata, Ustazahnya page berbeza. Yes, page saya berbeza iaitu halaman 168. Tak samalah sebagaimana jemaah muslimah yang lain di situ. Muka surat mereka 160, jauh 8 page, 8 muka surat jauhnya di situ. Tapi tak kiralah ya, ikutlah apa-apa cetakan yang dimiliki oleh muslimah semuanya. Jika sekiranya 168, okey 168, 160, mungkin ada juga yang berbeza. Mungkin siapa yang nak rujuk kitab bahasa Arab ke Masya Allah tabarakallah. Kitab dalam bahasa Arab ke ataupun kitab dalam bahasa Inggeris ke contohlah kan. Tapi masih lagi nak ikuti kuliah kita, dipersilakan, tidak menjadi masalah. Yang penting sila rujuk pada poin yang ke-26 bertajuk maksiat mengeluarkan hamba dari wilayah ihsan. Perbincangannya ringkas saja muslimah ya pada pagi ini. Kalau kita lihat kepada paragraf yang ada pun pada kitab kita ni taklah panjang mana perbincangan yang ditampilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah pada petang ini, bukan pagi ya, pada petang ini dia berikan kepada kita satu perbincangan yang mudah untuk kita fahami. Okay, tapi nanti Ustazah akan berikan sedikit lah ya tambahan pada perbincangan yang terdapat pada poin yang ke-26 ini. Kita baca terlebih dahulu perenggan kita yang pertama di sini ya. Disebutkan bahawa di antara dampak itu sebagaimana biasanya saya selalu jelaskan, dampak ini maksudnya adalah kesan. Di antara kesan seseorang itu dia melakukan dosa, dia melibatkan dirinya dalam perbuatan dosa adalah mengeluarkan pelakunya dari wilayah ihsan. Okey, dia mengeluarkan pelakunya dari wilayah ihsan, daripada satu keadaan yang kita sebut ihsan yang ada pada diri dia. Nanti kita akan discuss apa dimaksudkan dengan ihsan. Baik, dan yang kedua, bukan itu sahaja ya. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah jelaskan kepada kita bukan sahaja mengeluarkan pelakunya dari wilayah ihsan, tetapi mencegahnya untuk memperoleh ganjaran orang-orang yang melakukan kebaikan. Muhsinin. Dalam bahasa Arab, orang yang melakukan kebaikan kita panggil dengan istilah ataupun dengan gelaran muhsinin, iaitu mereka yang melakukan kebaikan. Jadi apabila seseorang dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, hal itu akan mengakibatkan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Akhirnya dia tidak mendapat ganjaran pahala. Dan antara ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala siapkan untuk orang yang digelar sebagai muhsinin, iaitu mereka yang mengerjakan kebaikan, ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan syurga bagi mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan ini ada banyak. Kebaikan ada banyak. Kita boleh pilih kebaikan yang mana satu ingin kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah berikan kepada kita dengan banyak kebaikan di hadapan mata kita, dan kita boleh pilih kebaikan yang mana satu kita ingin lakukan. Berzikir itu adalah kebaikan, menolong orang lain adalah kebaikan, ya, berbakti kepada kedua ibu bapa kita adalah kebaikan, menuntut ilmu agama juga kebaikan. Kita pilih, kalau kita nak buat semua pun alhamdulillah muslimah. Kenapa saya gunakan perkataan pilih itu tadi? Kerana ada orang dia tidak berkemampuan untuk melakukan beberapa kebaikan dalam kehidupan dia. Ada orang dia tidak berkemampuan untuk bersedekah, bukan? Tapi adakah ketidakmampuan dia untuk bersedekah dia terhalang daripada melakukan kebaikan-kebaikan yang lain? Tidak. Maknanya dia boleh pilih, cari. Kalau saya tak boleh bersedekah, saya boleh buat apa? Kan? Okey, kalau saya tak ada, maksud mana? Kalau saya tak boleh berpuasa, apa perkara lain yang boleh kita lakukan? Contoh, saya beri contoh. Kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Okey, antara sunnahnya kita kata ialah berpuasa.
Tetapi adakah perkara baik yang ataupun ibadah amal soleh yang kita lakukan hanya berpuasa semata-mata? Dan kadang-kadang kita ni orang perempuan tak boleh berpuasa kan, kerana datang bulan dan sebagainya. Okay, so di situ kita kata, habis saya tak boleh puasa macam mana? Adakah itu menyebabkan kita perlu meninggalkan perkara-perkara baik yang lain? Cuba cari amal soleh yang lain. Antaranya sekarang kan kita menuntut ilmu, ini amal soleh kita muslimah. Okeylah saya uzur sekarang ni Ustazah, habis tak boleh puasa macam mana? Sedih saya. Dah lah 10 hari pertama ni kita nak kena buat amal soleh banyak-banyak, lepas tu tak boleh puasa. Banyak lagi amal soleh kita yang lain yang kita boleh lakukan. Duduk dalam kelas, belajar. Dalam kelas tak boleh duduk dalam kelas saya sekarang. Duduk depan laptop lah. Duduk depan laptop, belajar agama. Kan kalau kita ada rezeki lebih, kita bersedekah. Kita masak lebih, kita beri kepada jiran kita. Kita buatlah apa-apa perkara yang baik yang disyariatkan dalam agama ini, semuanya itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun secara umumnya, orang yang buat perkara-perkara yang baik itu tadi, Allah akan sediakan kepada mereka dengan ganjaran syurga. Berbeza dengan mereka yang tidak mahu melakukan kebaikan, namun malah mereka ini melakukan dosa dan maksiat. Dalam keadaan yang begini, orang tersebut itulah yang kita kata bila dia buat dosa, dia buat maksiat, kesannya dia sendiri mencegah dirinya daripada mendapatkan pahala, ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya. Kita lihat ya pada perenggan kita yang kedua di situ. Tapi sebelum itu lupa pula. Minta maaf. Saya lupa. Sebentar ya. Terlupa kita. Baik. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Adakah kita kata ihsan itu semata-mata dimaksudkan dengan kebaikan? Okey. Adakah ia semata-mata dimaksudkan dengan kebaikan? Boleh silakan muslimah, saya nak minta jawapan daripada jemaah. Untuk letakkan di ruangan komen apakah dimaksudkan dengan ihsan. Tak apa, salah pun tak menjadi masalah. Tak tahu tulis tak tahu. Okey, maknanya di situ kalau kita tak tahu, beritahu Ustazah, tak tahu Ustazah. Kalau sekiranya kita macam ingat-ingat lupa, type je apa-apa yang kita ingat. Jadi boleh kita betulkan. Kalau salah saya betulkan. Kalau betul alhamdulillah. Selain daripada kita memahami, ihsan ini ialah kita buat baik. Ya, di sana ada maksud yang lain. Boleh, mungkin Kak Som, Kak Noh, Aliza di situ. Jika sekiranya ada jawapan yang ingin diberikan, sila letak di ruangan komen. Saya nak lihat komen-komen daripada jemaah muslimah kita. Tahu ke tidak? Kasih sayang antara makhluk. Okey, baik. Syida berikan jawapan di situ. Kasih sayang antara makhluk. Okey, boleh kita lock dulu jawapannya. Kita pegang dulu jawapannya, kasih sayang antara makhluk. Ada yang lain, Siti Wahidah membuat sesuatu dengan ikhlas hati. Baik. Itu yang disebutkan oleh Siti Wahidah. Ada yang lain, Kak Som. Okey, Kak Som kata apa? Belas ihsan. Boleh tak Ustazah? Nanti kita lihat bagaimana jawapan yang betul. Belas ihsan, kita pegang dulu jawapan-jawapan ini. Tadi ada kata kasih sayang, sebagaimana Syida. Siti Wahidah kata membuat sesuatu dengan ikhlas hati. Kak Som kata belas ihsan. Kak Siti kata empathy. Okey. Kak Johara? Sympathy. Empathy, sympathy. Okey. Kemudian ada yang lain, Nur Ain. Okay, Nur Ain Abdul Rahim di situ. Buat kebaikan atau jauhi dosa seolah-olah kita boleh nampak Allah meski kita tak boleh nampak dia. Masya Allah, tabarakallah, jawapan yang baik. Ada banyak jawapan di sini. Selain daripada itu, okay, Kak Aisyah berkata apa tu di situ? Kak Aisyah, ihsan ada rasa belas atau simpati sesama makhluk. Okay. Ada jawapan lain nak keluar? Okay, Siti Hajar Ahmad. Memberi kemaafan kepada yang bersalah kepada kita. Itu dinamakan ihsan. Sebentar ya. Suara saya nak hilang lah. Memberi kemaafan kepada yang bersalah kepada kita. Baik.
Macam mana ni? Ustazah nak jawab mana satu yang betul, mana satu yang salah? Mana satu yang betul, mana satu yang salah? Kita nak berikan jawapan yang bagaimana? Okey, baik begini Muslimah. Dalam perbincangan kita pada petang ini, saya cenderung untuk membawa sebuah hadis Nabi SAW yang mana pernah malaikat Jibril datang kepada Nabi dan bertanyakan kepada Nabi SAW dengan beberapa perkara. Sesiapa yang ikuti kuliah Ustazah di Pergas bagi perbincangan ataupun bagi program e-hadis, saya yakin dia tahu tentang hadis itu. Sebab kita bincangkan hadis tersebut bersesi-sesi. Maknanya sebab dia kuliah sebulan sekali kan. Jadi kita bincangkan dengan panjang lebar hadis itu. Jadi malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi SAW dan tanya kepada Nabi tentang mal iman, apa itu iman. Okey, hadis Jibril lah. Betul, Syida kata hadis Jibril. Mal Islam. Okay, soalan yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjawab soalan-soalan yang dikemukakan kepada baginda SAW. Ada satu soalan yang ditanya oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Dia tanya kepada Nabi, mal ihsan? Ihsan itu bagaimana? Jadi Nabi SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Okey? Malaikat Jibril tanya kepada Nabi SAW, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Jadi Nabi jawab dengan dua keadaan di sini. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Okay, ini yang pertama. Tetapi, Nabi kata apa? Tetapi, jika kamu tidak dapat melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tetapi jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, melihat kamu. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita ihsan itu ialah bila kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sekiranya kita tidak dapat menghadirkan keadaan itu pada diri kita, Nabi kata apa? Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha melihat dan Allah itu melihat kamu. Maknanya Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita dalam apa jua ibadah yang kita lakukan, ibadah ini dilakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan keikhlasan dalam hati kita. Okey? Jadi ini yang dimaksudkan dengan ihsan. Orang yang dia buat perkara dosa, perkara maksiat, tadi kan dia kata apa dalam tajuk kita? Mengeluarkan dirinya dari wilayah ihsan. Wilayah tu satu tempat. Okey? Jadi bila seseorang dia melakukan kemaksiatan, dia buat dosa, sesuka hati dia, kan, dia tak rasa seolah-olah Allah tu, dia tu lihat Allah. Ataupun dia tak rasa Allah tu melihat apa yang dia buat. Kerana insan yang memiliki ihsan, dia bila dia nak buat dosa, okey, yang berada dalam wilayah ihsan itu tadi, bila dia nak buat dosa ni Muslimah, dia akan fikir, saya nak buat dosa ni sekarang. Allah ada.
kita seolah-olah rasa Allah itu, kita nampak Allah tu melihat diri kita ni. Walaupun kita tak nampak Allah ya muslimah, tetapi kita seolah tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kita tahu, bukan seolah, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala tu nampak kita dan kita nampak Allah, macam tu keadaannya. Orang yang takut kepada Allah, yang berada pada wilayah ihsan ini, dia akan tinggalkan kemaksiatan. Walaupun orang lain tak nampak. Okay, baru kata, orang tak nampak lah. Kita sendirian dalam rumah seorang-seorang, bukan orang nampak pun aku buat dosa ni. Aku nak buat apa, suka hati aku nak buat apa. Orang tak nampak kita. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Orang yang memiliki kedua-dua keadaan itu tadi, yang mana keihsanan dia berada dalam wilayah ihsan ini, bila dia nak buat sesuatu, dia tahu bahawasanya dia ni seolah-olah melihat Allah. Allah tu lihat saya sedang buat semua benda ni. Allah sedang lihat saya mengajar, Allah sedang lihat saya buat apa, Allah lihat walaupun audience tak nampak kaki saya macam mana, Allah tahu macam mana kaki saya ni. Dia bersila ke apa kan. Orang tahu apa. Maknanya kita tak boleh bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Nabi kata kalau kita tak dapat nak hadirkan dalam hati kita ini, ketika kita nak apply ihsan itu dalam hati kita, kita tak dapat nak kata bahawa ataupun kita nak letakkan bahawa seolah Allah itu melihat kita. Maaf, kita ni seolah-olah melihat Allah. Terbalik. Kita melihat Allah. At least. Yang kedua ni ada. Sesungguhnya kita tahu Allah itu maha melihat dan Allah lihat kita. Allah sedang melihat kita. Allah lihat apa yang kita lakukan. Situasi yang begini, ia bukan sahaja boleh meletakkan diri kita pada keikhlasan yang betul, tetapi ia adalah sebuah situasi yang menyebabkan kita meninggalkan kemaksiatan. Namun, orang yang melakukan kemaksiatan, dia terkeluar daripada wilayah ihsan ini. Sebab itu dia sewenang-wenangnya ataupun dia sesuka hati melakukan kemaksiatan. Bagi dia, seolah-olah Allah tu, siapa nak, Allah lihat. Macam Allah tu tak ada. Begitu keadaan dia. Dia tak rasa Allah tu lihat dia. Sebab itu mudah. Ya, ada orang yang melakukan kemaksiatan. Dan dalam hal ini Imam An-Nawawi ada menjelaskan kepada kita bila kita rujuk dalam kitab syarah Sahih Muslim. Ya, Imam An-Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia menyebutkan kepada kita bagaimana kepentingan seseorang itu memiliki ihsan dalam diri dia dengan maksud definisi yang Nabi SAW berikan itu tadi. Dia kata begini, ketika dia mensyarahkan hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah, dia syarahkan begini, dia kata apa? Maksud daripada sabda Nabi SAW berkenaan dengan ihsan adalah kamu melihat, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Namun, kalau kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihat kamu. Di sini, Imam An-Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ini, dia jelaskan kepada kita begini. Dia kata apa? Sifat ihsan tersebut merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada beliau. Sifat ihsan ni adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Sebab seseorang yang berhadapan dengan Rabbnya, bila kita ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, muslimah di sini, dijelaskan kepada kita untuk melaksanakan suatu ibadah, maka dia tidak akan berpaling, tetapi tunduk penuh dengan kekhusyukan. Ini tujuan mengapa kita perlu ada sifat ihsan dalam diri kita. Bukan semata-mata nak kita buat baik tau muslimah. Sebab tadi pun ada ramai yang berikan definisi buat baik kepada orang lain, belas simpati, empathy, ya semua keluar. Bukan semata-mata kita ni ada ihsan ni, kita nak buat baik kepada orang lain, bukan begitu. Ataupun kita nak jadi seorang yang muhsinin, bukan sedemikian. Tetapi ialah bagaimana kita membetulkan cara ibadah kita, ataupun bagaimana kita membetulkan cara kita berbuat kebaikan. Dia sedemikian. Dan di sini Imam An-Nawawi jelaskan kepada kita, orang yang dia beribadah kepada Allah dengan keadaan memiliki ihsan tersebut, ya, dalam keadaan memiliki ihsan tersebut, dia tidak berpaling
dia akan tunduk, dia akan khusyuk. Maknanya dia memberikan sepenuh perhatian pada ibadah yang dia lakukan. Kita solat, kita berikan sepenuh perhatian pada solat kita. Okey? Kita buat apa-apalah kebaikan sepenuh perhatian. Kita tak berpaling, kita tak solat-solat, Allahu Akbar, lepas tu tengok handphone. Ada orang gitu? Tak. Kita solat all the way, kita solat. Tak ada kita berhenti-berhentikan solat kita. Rakaat pertama berhentilah minum air haus. Boleh gitu? Tidak. Ini mengajarkan kepada kita ibadah yang memerlukan kepada fokus. Yang memerlukan kepada kehusyukan. Yang memerlukan kepada kita supaya kita ni betul-betul lakukan ibadah tersebut dengan tidak berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, yang di sini Imam An-Nawawi jelaskan kepada kita. Dan hal itu berlaku bila seseorang dia melakukan sesebuah ibadah dengan penuh keihsanan itu tadi dalam diri dia, dalam hati dia, dia akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak kira zahir ataupun batin. Kan zahirnya cantik, kita nak solat, ya telekong kita cantik, telekong kita bersih, wangi, kan yang dah berbasuh, bukan itu juga kita pakai, dah bau hapak pun pakai juga. Bukan gitu muslimah kita ni. Itu zahir kita. Cantik. Kita kalau nak jumpa orang, besar, kan VIP ke VVIP ke apa-apa peace ke apa VVVV semua okay? Kita nak jumpa orang yang kita rasa orang ni terhormat, bagaimana pakaian kita? Kita mesti pakai pakaian yang the best kan? Saya mesti pakai cantik, saya mesti present diri saya bagus, cantik, wangi, bersih semua kan. Kita akan pakai pakaian yang terbaik. Cuba muhasabah balik solat kita bagaimana. Ketika kita solat bagaimana, serembah-serembih tak kisahlah. Yang penting pakai telekong ke sarung je lah Telekong dah tali terputus sebelah pun tak apa, biarkan gitu je Hanggan ada orang gitu kan tak kuasa. Bukan nak jahit ke apa saya tak suruh beli telekong baru muslimah tak. Tapi maknanya kalau tahu tali telekong kan, kita ada tali telekong yang ikat belakang tu kan, dah tercabuk tu, biarkan je ya Allah ya Tuhanku. Tak kisah bukan orang nampak kita usah solat dekat rumah pun ya Allah. Kita kadang-kadang macam gitu, betul tak Cik? Tak kisah kita ni telekong kita dah bertaik lalat, tak kisah, kita pakai je ya Allah. Tak cuci sebulan-sebulan lah gitu kita biarkan. Ni zahir, saya cakap pasal zahir muslimah. Zahir kita tu, kita nak persembahkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita solat. Kita tak buat yang terbaik, kita tak persembahkan yang terbaik. Seharusnya kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni muslimah, nak solat, letakkan diri kita zahirnya adalah yang terbaik. Keadaan yang terbaik, yang indah, yang wangi, yang cantik, kerana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keindahan luaran kita itu, mudah-mudahan saya kata, ianya juga akan membetulkan apa yang tak betul pada batinnya. Sebab kita dah jaga luaran kita. Walaupun saya tak nafikan, Ustazah, kadang ada orang jaga luar je tapi dalam je Ustazah, tak betul. Yelah, saya faham ada orang begitu. Tetapi kena ingat begini muslimah. Kenapa kita letakkan keihsanan dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ia bukan semata-mata kerana zahir kita, nak tunjukkan zahir yang baik, tetapi batin yang baik. Dan perkara batin ni kita masing-masing lah saya pun tak boleh lah. Kalau zahir tadi kita boleh tengok juga. Zahir kita boleh nampak. Tetapi yang batin ini kita sendiri yang uruskan muslimah. Masing-masing uruskan diri masing-masing. Masing-masing uruskan hati masing-masing, batin masing-masing. Bagaimana keadaan dalamnya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ataupun tidak. Niatnya bagaimana. Ini maksudnya. Zahir dan batin. Kemudian, itulah tadi letakkan ikhlas dalam beribadah di slide saya tu. Yang mana keadaan kita nak buat, kita nak present yang sebaik-baiknya di hadapan Allah ini, daripada sudut zahir dan batin kita, itulah keadaan yang akan insya-Allah bagi saya membentuk keikhlasan. Membentuk keikhlasan. Kerana itu juga yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi
Dia kata apa? Adapun maksud dari sabda baginda ini tentang apa tadi? Ihsan. Yang kita beribadah seolah-olah kita lihat Allah, atau kalau sekiranya kita ni tak dapat nak merasakan ataupun menghadirkan satu situasi yang kita melihat Allah, letak pada diri kita bahawa Allah itu maha melihat kita. Dalam keadaan yang sedemikian, bila Nabi SAW bersabda begitu kepada umat baginda, ia adalah agar seseorang dapat berbuat ikhlas dalam ibadah. Okay, dia akan membentuk keikhlasan dalam ibadah kita. Dan agar seorang hamba merasa bahawa dia selalu diawasi oleh Rabbnya, sehingga akan menambah kehusyukan dan ketundukan dalam melaksanakan sesuatu ibadah. Begitu situasinya. Jadi ihsan ini bukan hanya semata-mata kita nak jadi yang baik, luar dan dalam, ya, tetapi ihsan yang cuba kita apply, yang kita aplikasikan dalam diri kita, yang cuba kita hiaskan kepada diri kita ini, ia adalah sebuah sifat yang mana akan membentuk keikhlasan diri kita ketika kita beribadah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan juga paling penting di sini, antara yang paling penting di sini ialah kita rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa ada yang melihat pada setiap perbuatan kita. Macam kita ni kalau tempat tu ada CCTV. Macam mana? Kita kalau tahu bilik tu ada CCTV, agak-agak bagaimana tingkah laku kita ni? Kita berhati-hati ke ataupun kita buat sesuka hati? Sila berikan jawapan. Kalau kita berada di sebuah tempat ataupun kita masuklah, contoh masuk bilik saya ni, tahu bilik Ustazah Sakinah tu kan dia ada CCTV tau, kau jangan main-main. So orang kalau masuk bilik saya ni, dia tahu bilik ni ada CCTV. Bagaimana tindakan dia ataupun bagaimana tingkah laku dia? Dia berhati-hati ke dia buat sesuka hati dia? Jawab antara dua tu. Sesuka hati atau berhati-hati? Berhati-hati. Okey, Kak Som kata apa? Berhati-hati di situ. Kak Som kata berhati-hati Ustazah. Ya, Kak Som saja jawab berhati-hati. Ada yang lain? Bagaimana? Liza kata hati-hati. Hati-hati. Siap dia letakkan pakai cermin mata warna hitam. Confirm mesti hati-hati, Kak Nur kata. Confirm mesti hati-hati. Infa jawab apa di situ? Berhati-hati. Maknanya bukan tadi saya berikan contoh bilik saya, tapi betul tak bilik saya CCTV? Jangan main. Jangan main-main. Okey. Saya cakap terus terang ni. Tapi kita kata gini, bukan hanya setakat bilik, kita pergi ke mana-mana sajalah. Sampai saya kata, seorang yang nak mencuri pun dia akan cari CCTV tu letaknya dekat mana. Kerana dia berhati-hati. Dia tahu ni ada CCTV, dia tak boleh nak buat perkara-perkara yang kata bukan-bukan lah kan, tak boleh. Kalau dia nak curi pun dia mesti pastikan bukan pada part yang CCTV tu, zoom pada tempat tersebut. Mak di sini kita lihat, bayangkan situasi seorang hamba, kita ni hamba Allah, bila kita meletakkan pada diri kita satu perasaan, satu rasa, kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala lihat perbuatan kita. Atau satu keadaan yang mana kita letakkan pada diri kita, Allah itu maha melihat, dan kita sentiasa rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala 24 jam setiap detik hidup kita ini. Allah itu tahu apa yang kita lakukan, Allah rakam apa yang kita lakukan, Allah catat apa yang kita lakukan. Dalam keadaan yang sedemikian, seseorang hamba yang meletakkan dirinya dalam situasi yang sedemikian, yang kita sebut sebagai ihsan itu tadi, muslimah, saya tak rasa dia berani buat maksiat. Kerana dia tahu Allah itu maha melihat dan Allah itu mencatat setiap perbuatan dia. Sesiapa yang ikuti kuliah saya di Masjid Darul Ghufran, saya dah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mencatat amal ibadah kita ini, perbuatan kita,
tidak ada satu pun yang terlepas. Daripada sekecil-kecil perbuatan kita hinggalah kepada sebesar-besar perbuatan kita. Tidak kira sama ada ia perbuatan baik ataupun buruk. Kalau CCTV tu masih lagi boleh ada slack dia, saya kata. Masih lagi mungkin bateri dia ni apa adalah tak clear lah apa, kanan kiri tak nampak. Tetapi CCTV Allah tak pernah mati. Ingat itu, CCTV Allah tak pernah mati. Sentiasa bergerak, berjalan. Dia 4K recording tau. 4K recording. Jelas. Jelas. Tak ada sama-sama ke apa kan. Ni apa ni? Pakai kamera slow. Nampak kabur semua. Muka pun tak nampak. Tak ada maknanya CCTV Allah begitu, Muslimah. Kalau kita ada rasa yang sedemikian, kita tahu Allah itu maha melihat dan Allah akan bentangkan semua amal perbuatan kita di atas muka bumi ini. Kita akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab itu Imam Ibn Qayyim kata apa tadi? Orang yang buat dosa dan maksiat itu mengeluarkan dirinya daripada wilayah ihsan. Sebab tu dia berani buat sedemikian. Dia berani buat dosa dan maksiat. Kerana dia tak rasa Allah tu melihat dia. Bahkan diri dia pun tak rasa seolah-olah dia tu melihat Allah. Atas dasar itu dia berani melakukan perbuatan dosa tersebut. Dan di sini ya kita nak discuss ni benda ni untuk kita didik jiwa kita ni, Muslimah. Letakkan satu rasa, letakkan satu keadaan yang mana kita faham sebagai seorang yang beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kita lakukan. Dalam keadaan yang sedemikian, ia akan mendidik diri kita menjadi orang yang ikhlas. Sebab itu, cuba lihat pada perenggan kita yang berikutnya di muka surat masing-masing lah ya, di perenggan yang kedua. Di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia jelaskan kepada kita bagaimana ihsan berinteraksi dengan hati kita. Dia jelaskan kepada kita sungguh, jika ihsan berinteraksi dengan hati, nescaya ia akan mencegah hati dari kemaksiatan. Kita ada interaksi tadi kan, hati kita dengan ihsan. Ada connection. Okay, kedua-duanya berhubung. Wi-Fi-nya kuat. Wi-Fi-nya kuat. Dia tak ada interrupt. Dia tak kacau. Kan kalau tak tiba-tiba blur, kalau begitu lagging ke apa. So interaksi antara hati dengan ihsan ini, dia kalau betul-betul connectionnya kuat, dia tak lagging, Muslimah. Okay, dia tak lagging. So dalam keadaan yang sedemikian, kita lihat di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah ada jelaskan kepada kita, orang yang begitu keadaannya, ihsannya dan hatinya betul-betul ada interaksi dalam keadaan yang sedemikian, dia akan mencegah hati dari kemaksiatan. Maknanya diri dia daripada melakukan kemaksiatan. Kerana apa? Tidaklah seseorang menyembah Allah seolah-olah dia melihatnya, melainkan kerana hatinya dikuasai oleh zikir, rasa cinta, takut dan harap kepadanya. Ini dijelaskan kepada kita. Okey? Tahukan kepada kita, bila interaksi ihsan dan hati ini dia bergabung, pertama, ia akan mencegah hati atau diri dia lah ya, senang kata diri dia itu dari melakukan kemaksiatan. Dan apabila seseorang dia menyembah Allah ataupun dia beribadah, menyembah Allah ni tak semata-mata kita kata solat, tetapi ibadah kita, iaitu perkara-perkara yang baik ini kita lakukan. Bila kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita buat perkara yang baik, ia dikira sebagai ibadah. Kan? Ia dikira sebagai ibadah yang ada ganjaran pahala Allah berikan. Dalam keadaan yang begini, kita buat perkara-perkara yang baik, kita bantu orang lain contohnya, tak semestinya solat, bayar zakat, sedekah, puasa ya Muslimah. Contoh kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita berbakti kepada suami kita, kan? Kita bantu mertua kita, anak-anak kita didik dengan baik. Dalam keadaan yang mana kita tahu seolah-olah kita ni melihat Allah, Allah nampak apa yang kita buat semua ini, bermakna orang itu
dia buat ibadah itu tadi, dia laksanakan kebaikan-kebaikan tersebut dalam keadaan yang mana hatinya penuh zikir. Zikir ni maksudnya hatinya penuh dengan ingatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Begitu situasinya. Kita kalau ingat seseorang 24 jam kita ingat dia, maknanya orang tu dalam hati kita, bukan? Siang malam, asyik ingat dia je lah, ya, tak boleh lupa dia lah. Macam itu orang kadang-kadang. Tak boleh lah, kenapa dia asyik dalam pemikiran aku dia dalam hati aku rindu lah, Allah sakitnya rindu. Keadaan sedemikian bermakna apa? Dia dalam hati kita orang itu. Begitu situasinya. Dan seseorang hamba bila dia melakukan sesebuah ibadah, perkara-perkara yang baik ini, bila hatinya penuh dengan zikir, maknanya ingat Allah, sentiasa ingat kepada Allah. Ini kita panggil sebagai dia lakukan amal tersebut dengan penuh keihsanan, ada interaksi ihsan dan hatinya. Bukan itu sahaja, bila dia buat perkara yang baik, yang ada keihsanan itu kan, yang mana hatinya penuh dengan zikir, orang ini hatinya juga ada rasa cinta, ada rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan kepada kita, hal ini menghalanginya dari keinginan bermaksiat. Bila ihsan dan hati tadi dia berinteraksi, ada connection, kan? Kita dalam hati kita dah penuh dengan zikir kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, takut, kita hanya harap kepada Allah. Mana mungkin hati yang sedemikian akan dekat dengan maksiat dan melakukan kemaksiatan kerana situasi-situasi itu tadi menghalang dia, mencegah diri dia daripada untuk melakukan kemaksiatan. Terlebih lagi mengerjakannya. Okay. Apabila orang mukmin keluar dari wilayah ihsan, namun berbeza muslimah. Bila ada orang yang mana dia mengeluarkan diri dia daripada wilayah ihsan, maksudnya dia tak letakkan pada diri dia bahawa seolah-olah dia itu melihat Allah, ataupun seolah-olah, ataupun kalau dia tak dapat lihat Allah itu, dia letakkan pada diri dia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu maha melihat apa yang dia lakukan. Kalau dia keluarkan diri dia dari situasi yang sedemikian, Imam Ibn Al-Qayyim kata, maka dia kehilangan persahabatan dan kebersamaan dengannya yang sifatnya khusus dan terasingkan dari kehidupan kaum mukminin yang menyenangkan serta kenikmatan mereka yang sempurna. Maksudnya, orang ini dia jauh daripada kebaikan-kebaikan yang seharusnya ada dalam kehidupannya sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Lantaran dia mengeluarkan diri dia daripada keihsanan itu tadi. Sehingga kalau orang dah keluarkan diri dari wilayah keihsanan itu, dia tidak ada interaksi dalam hatinya. Ihsan dan antara hati, ihsan dan hati itu tidak ada interaksi. Apa yang dia lakukan? Adakah dia buat baik? Dia tidak melakukan kebaikan muslimah. Kehidupannya akan penuh dengan kejahatan dan keburukan. Ini yang kita kata. Dalam hati dia ada kedengkian, kebencian, hasad, suka memfitnah, batu api. Ni semua perkara-perkara yang akan melekat pada diri dia. Kerana apa? Dia keluarkan diri dia daripada keihsanan itu tadi. Maka sebab itu tadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Orang ini dia terasing dari kehidupan kaum mukminin yang menyenangkan serta memiliki kenikmatan mereka yang sempurna. Walaupun dia beriman kepada Allah, tetapi kerana dia keluarkan diri daripada wilayah ihsan itu tadi dan hidupnya penuh dengan kemaksiatan, dia banyak buat perkara jahat, dia sendiri yang nak jadi jahat dalam keadaan yang begitu, dia jauh daripada situasi-situasi yang menyenangkan, kehidupan yang menenangkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Okey, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia jauh daripada kehidupan orang yang beriman.
apabila dia mengeluarkan diri dia daripada wilayah ihsan yang menyebabkan ihsan dan hatinya tiada langsung interaksi. Sehingga dia boleh lakukan apa yang dia suka, dia buat apa yang dia hendak kerana bagi dia itu adalah sesuatu yang memuaskan hati dia. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Kemudian dia kata, jika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang hamba. Kita lihat kepada perenggan yang berikutnya. Baik, jika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang hamba. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan pada seseorang hamba. Di sini dia kata pasti Allah akan mengukuhkan keberadaannya dalam wilayah kaum mukminin. Bila kita ni muslimah, maksudnya begini, Imam Ibn Al-Qayyim nak jelaskan kepada kita begini. Kalau kita dalam hidup kita ini, kita sentiasa berusaha letakkan diri kita pada wilayah ihsan itu tadi. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, buat baik dengan orang ramai yang ada di sekitar kita. Tak kira muslim ataupun non-muslim, hatta kepada haiwan pun kita berbuat baik. Apa setiap sesuatu sekitar yang ada. Kan dengan bangunan, bagaimana berbuat baik dengan bangunan? Macam mana nak buat baik dengan bangunan Ustazah ni biar betul. Buat baik dengan bangunan. Maksudnya, janganlah kita ni buang sampah sembarangan. Ini maknanya kita buat baik. Kita jaga bangunan itu. Tak conteng sembarangan. Kita tak vandalize tempat itulah. Kan? Kita tak merosakkan tempat tersebut. Ini bermakna kita buat baik pada bangunan itu. Kita tak biarkan anak kita, contoh anak kita buang hajat sembarangan. Kadang-kadang begitu keadaannya. Susah nak cakap kalau ada manusia yang sedemikian. Tak fikir, alah bangunan je pun, bukan rumah engkau. Dia orang kata gitu bukan rumah engkau nak sibuk sangat. Bukan aku suruh anak aku buang air kecil kat tepi tangga rumah engkau. Dekat tepi lip je pun. Begitu kadang-kadang kita ni muslimah. Mindset kita ni. Namun kita ada kewajipan dan tanggungjawab. Sebagai seorang yang beriman, seorang muslimah yang memiliki keihsanan untuk menjaga setiap sesuatu yang ada di sekitar kita. Tidak kira dengan yang bernyawa ataupun dengan yang tidak bernyawa. Ini namanya ihsan tu tadi. Kerana apa kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Dan kita nampak, kita seolah-olah nampak Allah tu lihat apa yang kita buat. Walaupun orang lain tak nampak kita buat benda-benda macam ini. Dalam keadaan yang sedemikian, kalau kita ni betul-betul berusaha, kita jaga, kita jaga betul-betul diri kita ni. Letakkan diri kita pada wilayah ihsan itu tadi. Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan kita pada keadaan yang baik-baik di kalangan orang yang beriman kepada Allah. Di kalangan kaum muslimin. Maknanya kita juga berada pada persekitaran yang baik. Kehidupan yang baik. Kerana usaha kita, inisiatif kita untuk meletakkan diri kita dalam wilayah ihsan itu tadi. Sebaliknya, apabila seseorang dia menderhakai Allah dengan maksiat yang mengeluarkannya dari wilayah iman. Dari wilayah iman. Kita bincangkan tentang ihsan ya. Ihsan dan iman dua perkara yang berbeza. Tetapi orang yang memiliki keimanan, dia perlu ada keihsanan. Jangan confuse ya. Orang yang memiliki keimanan, dia perlu ada keihsanan. Jadi bila kita kata orang itu, Allah dia berada pada wilayah iman, bermakna dia juga berada pada wilayah ihsan jika dia berusaha untuk meletakkan dirinya pada wilayah ihsan tersebut. Itu pada keadaan yang memiliki sifat ihsan tersebut. Dan di sini Imam Ibn Al-Qayyim kata apa tadi? Kalau orang tersebut dia letakkan diri dia dalam keadaan ihsan tadi, Allah akan kukuhkan situasi dia, kehidupan dia bersama dengan orang-orang yang baik. Berbeza. Kalau dia ni buat perkara yang menderhaka kepada Allah. Buat maksiat, buat dosa, buat perkara yang Allah larang. Dia tahu benda tu dosa, dia tahu perkara itu maksiat. Tapi dia buat juga. Orang begini, dia buat juga. Apa yang berlaku? Kan?
yang mana mengeluarkan diri daripada wilayah keimanan tadi, maka dia telah keluar dari wilayah iman sebagaimana sabda Nabi SAW. Maksud ni sini kita tak kata dia tu tak ada iman, ya, bukan begitu. Jangan sampai pula kita ni mengkafirkan orang, bukan begitu. Bukan ini maksud Nabi. Maksudnya ialah keimanannya berkurang. Orang yang beriman, dia buat maksiat, kita tak kata dia tu tak beriman. Tetapi keimanannya ketika dia buat maksiat itu tadi, keimanan dalam keimanan yang kurang, yang menurun. Di sini Nabi SAW sebutkan kepada kita. Ya, yang mana Imam Ibn Al-Qayyim dia nak kuatkan statement dia tu tadi. Yang mana dia kata, orang kalau dia durhaka kepada Allah, dia buat perkara maksiat, dia mengeluarkan diri daripada wilayah iman sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW yang dimuatkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya ini. Apa kata Nabi? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan beriman seorang yang berzina, seorang penzina ketika dia sedang berzina. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan beriman seseorang peminum arak ketika sedang meminum arak. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah dikatakan beriman seorang pencuri yang sedang melakukan pencurian. Nabi kata apa lagi dalam hadis ini? Nabi jelaskan kepada kita, wala yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'u ilaihi fiha an-nas absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah dalam keadaan mukmin seseorang yang sedang merampas sesuatu barang yang tinggi nilainya sehingga orang-orang mengarahkan pandangan kepada pelakunya disebabkan rampasan tadi. Fa iyyakum wat taubatu ma'rudatun ba'du. Nabi ingatkan kepada kita, maka berhati-hatilah kalian. Nabi sebutkan 2 kali, berhati-hatilah kalian. Dan taubat masih dapat dilakukan setelahnya. Taubat masih dapat dilakukan setelahnya. Setelah engkau berzina, setelah engkau minum arak, setelah engkau mencuri, setelah engkau merampas sesuatu yang tinggi nilainya di sisi manusia. Masih ada lagi ruang taubat untuk engkau lakukan setelah engkau lakukan semua itu. Namun, yang pentingnya di sini, Nabi SAW ingatkan kepada kita, saat seseorang dia berzina, keimanan yang tidak sempurna. Dia dalam keimanan yang berkurang. Mana mungkin muslimah, orang yang keimanan dia mantap, dia berzina? Tak mungkin itu berlaku. Mana mungkin orang yang mana dia letakkan ihsan dalam diri dia, dia berzina, betul tak? Dalam keadaan yang dia seolah-olah melihat Allah itu melihat dia, dalam keadaan yang mana dia tahu bahawa Allah itu maha melihat diri dia. Tiba-tiba pula dia ingin melakukan zina. Sama juga, dia tak akan minum arak, dia tak akan mencuri, dia tak akan merampas hak milik orang lain. Kerana dia tahu Allah itu maha melihat setiap apa yang dia lakukan. Dan ketika kita rasa perkara itu dalam hati kita, bermakna kita dalam keadaan keimanan yang begitu tinggi, muslimah. Keimanan yang sempurna. Sebab itu kita tak buat perkara ini. Namun, kalau orang yang keimanannya menurun, keimanannya berkurang, ya dalam situasi yang sedemikian, yang mana mengeluarkan diri daripada wilayah ihsan, orang yang begini, dia berada pada keadaan yang mudah untuk melakukan kemaksiatan. Ini yang Nabi ingatkan kepada kita. Namun antara perkara penting juga yang Nabi ingatkan kepada kita ialah seseorang yang dia telah berzina, mencuri, minum arak, dia rampas hak milik orang lain. Orang yang begini masih lagi ada ruang taubat untuk dia. Dan Nabi kata apa? Ma'rudah. Ruang taubat yang terbentang untuk dia lakukan.
Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi boleh menerima dia walaupun dalam keadaan yang dia lakukan kemaksiatan itu tadi. Hadis di atas, okay, kalau kita baca pada perenggan yang terakhir dalam poin kita yang ke-26 ini, dijelaskan kepada kita, hadis di atas menjelaskan bahawa para pelaku kemaksiatan tadi telah keluar dari wilayah iman. Maksudnya, orang yang buat maksiat itu tadi, yang berzina, minum arak, mencuri, okay, merampas harta benda orang lain ataupun perkara-perkara jahat yang lainnya muslimah. Bukan ini saja. Jangan pula kita kata, oh ini aja kalau yang lain tu boleh buat. Tak, bukan gitu maksudnya. Ini contoh yang Nabi berikan. Ya, tapi maknanya meliputi kesemua perbuatan-perbuatan maksiat, dosa dan maksiat, perbuatan jahat. Jangan pula kata, oh kalau gitu mengumpat boleh lah ya Ustazah ya. Tak ada, Ustaz Nabi tak sebut mengumpat. Tak, Nabi sebut dalam hadis lain. Nabi tak sebut dalam hadis ini. Tapi perbuatan-perbuatan dosa yang lain, ya, Nabi ada sebut dalam hadis-hadis yang lain. Ada terkandung dalam Al-Quranul Karim yang mana Allah perintahkan supaya kita tinggalkan. Jangan kita lakukan. Kerana melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat ini, dia boleh mengeluarkan kita daripada wilayah keimanan. Apabila seseorang itu terkeluar daripada wilayah keimanan, maksud wilayah iman ini imannya kurang ya. Bila keimanannya kurang, di situ sukar untuk dia letakkan keihsanan dalam hati dia. Sebagaimana yang telah kita bincangkan di awal kuliah kita tadi. Dan di sini, ya, saya nak tutup kuliah kita pada petang ini dengan satu ayat Al-Quran untuk kita renungkan bersama. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-195, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah beritahu kepada kita tentang orang yang ihsan ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Allah ingatkan kepada kita muslimah. Belanjakan harta benda kita pada tempat yang baik. Ini amal kebaikannya, ini ibadah kita. Kita ada rezeki, kita ada kelebihan. Infakkan harta kita di jalan Allah. Buat baik dengan harta kita. Okey, buat baik dengan harta kita. Jangan kita gunakan harta tersebut untuk tujuan yang buruk, tujuan yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Dan Allah ingatkan kepada kita dalam ayat ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kita campakkan diri kita pada perkara-perkara yang binasa. Antaranya bagaimana? Kita mencampakkan diri kita dalam kemaksiatan. Kita masukkan diri kita pada tempat-tempat dosa. Kita bawa diri kita pada sesuatu keadaan yang tak baik. Padahal kita ni Allah berikan pilihan. Allah tak paksa kita dalam hidup ni, tidak ada paksaan dalam hidup kita. Allah berikan pilihan. Dan seharusnya dengan akal yang Allah kurniakan, dengan keimanan yang ada dalam hati kita, kita memilih yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita tak pilih untuk letakkan diri kita dalam keadaan yang binasa. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita, jangan campakkan diri kalian pada hal yang binasa. Kita ada harta benda kita yang banyak, rezeki yang melimpah ruah, gunakan ia di jalan Allah. Jangan campak diri kamu pada keadaan-keadaan yang boleh membinasakan kamu. Kita nak buat apa-apa perkara dalam kehidupan kita ini, pilih jalan yang bukan kita kata jalan binasa. Bukan jalan yang bawa kepada kebinasaan. Kerana itu adalah peringatan Allah. Dan Allah ingatkan kepada kita di akhir ayat ini. Wa ahsinu. Berbuat baiklah.
Jadilah orang yang ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keihsanan. Tadi saya dah sebutkan, kita dah bincangkan, ya, beribadah kepada Allah dengan ihsan tu bagaimana. Tak nak ulang lagi dah saya, ya. Okey, fahamlah ya tadi kita sebutkan yang mana dengan ketika kita beribadah kepada Allah dengan penuh keihsanan itu, ia akan menjadikan kita seorang muslimah yang baik, yang nak buat baik, yang buat baik bukan kerana pandangan manusia, bukan kerana pujian manusia, tetapi dia buat baik kerana pandangan Allah dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah pesan lagi kepada kita di sini, wa ahsinu, buat baiklah kalian. Orang yang buat baik, Allah cinta kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di sini, innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan kita ingin menjadi seorang muslimah yang Allah cintai. Kita nak lalui kehidupan kita ini dengan penuh kecintaan kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cinta kita. Antara perkara yang perlu kita lakukan ialah menjaga keihsanan yang merupakan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Kepada kita ini hamba Allah yang beriman kepada Allah. Jaga keihsanan itu. Kerana keihsanan ini dia akan turut meletakkan diri kita menjadi seorang muslimah yang ikhlas kepada Allah. Ikhlas dalam amal perbuatan dia. Tak kira sama ada dalam bentuk ibadah dia kepada Allah ataupun perbuatan-perbuatan baik dia kepada manusia yang ada di sekitar hidupnya. Dia akan buat kerana Allah, ikhlas. Tak kira orang puji ke, orang tak puji ke, dia akan tetap buat baik. Orang kata dia bagus ke, dia tak bagus ke, dia tetap akan buat baik. Kita akan terus buat perkara itu kerana kita tahu ini adalah ibadah. Perbuatan baik kita bila ia dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita lakukan ia penuh keikhlasan kerana Allah, ia adalah ibadah kepada Allah. Itu yang kita inginkan. Allah akan berikan ganjaran pahala kepada kita. Syurga yang akan Allah berikan. Tetapi kalau kita mengejar pandangan manusia dalam kita melakukan perbuatan-perbuatan baik kita ini, kita mengejar sesuatu yang sia-sia. Yang mana kalau kita lihat tak ada orang puji pun buat, penat je buat. Tak ada orang cakap bagus pun, tak ada orang itu pun, tak ada orang ini pun, apalah gini semua, buat penat dah, tak nak buat lah. Kita akan tinggalkan perbuatan baik itu. Namun insan yang sentiasa rasa bahawasanya dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila dia tahu yang dia buat itu adalah perkara yang saleh, perkara yang baik, ibadah, dia akan terus buat. Dia akan terus buat. Kerana dia tahu di akhirnya nanti yang menentukan amal ibadah dia hanya Allah, bukan manusia. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan nikmat, ya, kefahaman di atas apa yang telah kita bincangkan pada petang ini. Dan sedikit sebanyak saya mengharapkan agar kita semua dapat manfaat daripada apa yang telah kita tampilkan pada petang ini juga. Mudah-mudahannya, Kak Mas ada di situ. Saya tak nampak tadi di awalnya. Alhamdulillah, jazakillah khair di atas ihsan dan kesabaran doktor mendidik kita. Kak Mas ada rupanya. Di hujung-hujung ya Kak Mas baru bersuara. Ke baru masuk Kak Mas? Alhamdulillah. Kak Zah kita juga ada bersama kita. Alhamdulillah, jazakillah khairah wa iyyak. Ya wa iyyak Kak Mas dan Kak Zah bersama kita. Kak So, alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu petang ini, jazakillahu khairah. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya sedikit sebanyak memberi manfaat kepada semua yang mengikuti. Terima kasih di atas perhatiannya daripada awal pengajian hinggalah kepada akhir pengajian kita pada petang ini. Saya
doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kepada kita dengan kekuatan dan motivasi untuk terus mengikuti pengajian-pengajian agama. Mudah-mudahan ya pengajian-pengajian agama ini dia memberikan kekuatan bagi jiwa kita, penawar bagi hati kita pada setiap perkara yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kuliah yang mana satu ataupun pengajian yang mana satu sebenarnya yang memantapkan jiwa kita. Tetapi kalau kita konsisten mengikuti kuliah ni ataupun mengikuti pengajian agama, insya-Allah jiwa kita juga akan turut konsisten untuk mantap dan kuat dalam apa jua situasi. Kerana dalam kuliah ni kita mendengar ayat Allah, kita mendengar nasihat, kita mendengar nasihat tu nasihat bukan daripada asatizah, bukan daripada ustazah, tapi nasihat itu adalah daripada Nabi SAW. Kerana apa? Ustazah ataupun asatizah, ustaz-ustazah baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi SAW ketika mereka memberikan perbahasan-perbahasan mereka dalam kuliah ini. Itu sebenarnya sumber kekuatan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mudah-mudahanlah ya kita sentiasa konsisten, kuat semangatnya ketika mengikuti pengajian ini. Tak kira sama ada secara online ataupun secara fizikal. Fizikal tak tahulah bila tu nanti ya. Mudah-mudahanlah ya. Dan saya ingin ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang mengikuti kuliah pada petang ini. Kerana minggu depan kita cuti ya untuk kuliah di Masjid Kampung Siglap ni, kita juga turut cuti dan kita hari tasyrik kita cuti bagi memberikan laluan kepada jemaah semuanya dapat berhari raya, dapat makan dan minum sebab hari tasyrik ni hari makan dan minum ya. Dapat makan dan minum, dapat menikmati hari raya Aidil Adha bersama dengan keluarga, kita dapat meluangkan masa walaupun saya tahulah orang yang bekerja tu dia tetap kerja kan, tapi sekurang-kurangnya ada waktu rehatnya untuk kita bersama dengan keluarga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh kita di bulan Zulhijjah ini, terutamanya di hari 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal soleh kita bagi mereka yang melaksanakan ibadah korbannya, bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah korban tapi melaksanakan ibadah-ibadah yang lain juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah kita dan mudah-mudahan dalam keadaan kita beramal ini kita berusaha untuk meletakkan keihsanan kita dalam diri supaya amal ibadah kita adalah amal ibadah yang terbaik zahir dan batin. Okey muslimah, itu sahaja pertemuan kita untuk petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu pada 29 Julai nanti ya. Okey, 29 Julai insya-Allah. Dan saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.